Di Kedah ya, dalam kehangatan dan juga kerancakan setiap calon dan juga jentera parti untuk berkempen, suka juga untuk kami ingatkan kini kita berada dalam fasa monsun timur laut dan ini ingin saya kongsikan di mana air pasang besar dijangka berlaku bermula 6 hingga 11 November dan juga 22 hingga 27 November. Jadi diingatkan kepada anda yang berada di kawasan yang berisiko tinggi untuk sentiasa bersiap siaga. Baiklah, sekarang ini bukan sahaja kita ataupun anda bersiap siaga tapi juga pihak berwajib seperti Kementerian Kesihatan Malaysia juga sentiasa bersiap siaga untuk mendepani sebarang kebarangkalian. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut bagaimana dan juga apakah persiapan daripada pihak KKM, saya ingin bersama dengan Dr. Ani Salwa Kamarudin, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Syafika? Sihat, Alhamdulillah. Doktor sihat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita juga mengharapkan kepada seluruh keluarga Malaysia juga sihat sejahtera, apatah lagi mereka yang sedang menerima musibah kerana ada beberapa kawasan sebenarnya telah pun dinaiki air. Jadi berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana persiapan daripada pihak KKM bagi mendepani fasa monsun timur laut ini, Doktor. Baik. KKM dia bersama dengan lain-lain agensi kerajaan telah memulakan aktiviti persediaan menghadapi bencana banjir ini sejak awal lagi. Jadi di KKM sendiri, bila kita dah dimaklumkan tentang akan berlakunya MTR bila tarikhnya, jadi Ketua Pengarah Kesihatan kita Tan Sri telah mengeluarkan perkeliling kepada semua semua fasiliti JKN, PKD di mana di bawah KKM untuk bersiap siaga. Di mana kita telah meminta supaya semua negeri membentuk pasukan kesihatan dan perubatan bagi menjalankan tugas di kawasan-kawasan yang nantinya akan terlibat banjir. Kita juga kita minta supaya mana-mana fasiliti kerajaan kesihatan yang mungkin dilanda banjir supaya bersiap sedia. Lepas tu mengenal pasti tempat lain untuk beroperasi. Contohnya kita tahu ada satu klinik tu dia akan naik air. Selalu tiap-tiap tahun dia akan naik air. Jadi kita minta klinik lain untuk dipindahkan klinik ini supaya perkhidmatan kepada masyarakat tu tidak akan terjejas. Kita boleh sambung perkhidmatan kita. Kita juga minta supaya semua kes-kes yang dikenal pasti, kes-kes berisiko macam orang tua, ibu mengandung di trimester akhir, pesakit kronik, supaya mereka menyusun macam mana dan dapatkan kesinambungan rawatan semasa banjir nanti. Selain pada itu juga kita minta juga supaya kelengkapan seperti ubat-ubatan, PPE, vaksin supaya dikemas kini dan dipastikan cukup sepanjang semasa banjir nanti. KKM juga telah mengedarkan poster-poster risalah mengenai pencegahan penyakit semasa banjir. Dan kita juga akan memberikan menyiapkan bekalan untuk antibiotik mencegah leptospirosis kepada mangsa banjir dan petugas-petugas banjir yang terdedah kepada air banjir lebih daripada beberapa jam. Mereka ni bila dah terdedah kepada air banjir, kita takut mereka akan mendapat leptospirosis. Jadi dengan pemberian profilaksis ni diharap supaya dapat mencegahlah berlakunya jangkitan leptospirosis. Seperti mana doktor katakan tadi, pihak KKM telah pun mengedarkan risalah mengenai penyakit berjangkit ataupun penyakit bawaan air ini, kerana kita faham dalam musim banjir ini selalunya dua perkara ini yang akan meningkat kesnya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia mengenai dua penyakit ini, bagaimana ia boleh terjadi, simptomnya dan juga bagaimana cara pencegahannya, doktor. Sebenarnya semasa banjir ni ada banyak penyakit yang boleh berlaku Kita bagikan seperti macam ni cara
jenis penyakit yang disebabkan oleh bawaan air dan makanan. Contohnya penyakit sunat makanan, cirit-birit, demam kepala atau typhoid, hepatitis A. Jadi untuk mengelakkan penyakit-penyakit bawaan makanan ni, kita kena pastikan makanan yang kita ambil itu adalah makanan yang selamat, yang dimasak dengan baik. Lepas tu kita kena minumlah air yang dibotolkan ataupun air yang telah dimasak sepenuhnya. Selain daripada penyakit bawaan makanan, kita tahu bahawa bila kita duduk di kawasan pusat perniagaan tu, kita akan duduk rapat-rapat, akan ramai ya. So dengan ini penyakit bawaan titisan pernafasan tu dia mudah berjangkit. Contoh-contoh penyakit ni adalah sekarang ni COVID-19 lah ya. Dan juga jangkitan URTI. Apa itu jangkitan akut pernafasan udara lah. Iaitu URTI biasa yang kita batuk sesama begitulah ya. Selain daripada itu juga disebabkan semasa banjir ni tikus-tikus berlari-larian ya, sebab dia melarikan daripada kawasan dia yang selalu dia duduk dan dia akan keluar tempat dia banjir, dia akan lari. Betul. So mungkin dia ni akan menyebabkan dia kencing merata, berak merata. Yalah dia bukannya manusia, dia tak ada otak ya. Dia tak ada akal. Jadi kita tak nak kalau kita bersentuhan dengan kencing tikus, najis tikus ni. Jadi salah satu caranya adalah kita kena pastikan bahawa tempat yang kita tinggal tu bersih, tidak ada sampah-sampah di mana tikus boleh duduk kat situ kan. Nanti bila duduk bersama-sama kita kan, dia akan kencing berak dan najis tikus dan air kencing tikus ni boleh menyebabkan penyakit leptospirosis. Selain daripada tu juga penyakit-penyakit yang contohnya yang berjangkit melalui sentuhan seperti demam campak, penyakit cacar, penyakit kaki dan tangan mulut, lepas tu HMFD dan juga kalau kita kena air lama-lama sangat kita dapat macam kurap air tu kan. Jadi janganlah kita duduk lama-lama sangat dalam air tu ya. Satu lagi nyamuk ni banyak kan. Kita pesan kat Malaysia ni sekarang ni memang penyakit denggi pun kita nampak sekarang makin meningkat. Jadi mana-mana penyakit bawaan vektor yang disebabkan oleh nyamuk ni contohnya demam denggi, demam malaria. So untuk mencegah penyakit kita kena make sure yang tempat kita tu tak ada nyamuk. Bila tak ada nyamuk, kita kena pastikan tak ada tempat pembiakan nyamuk. Jadi kenalah kita memastikan mana-mana bekas-bekas yang boleh menakung air tu dibuang. Air tu dibuang supaya ditelangkupkanlah bekas tu supaya tidak berlaku takungan air dan tidaklah adanya nyamuk nak bertelur, nak beranak-ranak kat situ. Tadi doktor ada menyentuh mengenai perkembangan semasa COVID-19. Jadi kita ingin tahu juga bagaimana sebenarnya KKM mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengawal penularan COVID-19 di setiap PPS dan juga apa sebenarnya langkah bagi menjaga kebajikan dan juga keselamatan setiap petugas kesihatan di PPS. KKM ada satu garis panduan dalam pencegahan dan pengurusan COVID-19 di pusat pemindahan. Boleh tengok di mana di laman web KKM sendiri, di mana garis panduan ni kita sentiasa update daripada dulu semasa pandemik. Sekarang ni kita dah berpindah kepada fasa endemik bukan, kita dalam fasa perpindahan kepada endemik. So jadi kita dah update, kita buat update tentang apa yang kita nak buat pengurusan di PBS supaya kita dapat mengelakkan penularan penyakit COVID ni. Di mana dekat sini semasa kita nak buka bilik PPS tu, iaitu pusat pemindahan sementara banjir ni, kita tentukan, kita bagi cadangan tempat macam mana sesuai untuk kita nak buka, nak jadikan PPS ni. Lepas tu tempat tu mestilah ada bukaan, ada angin lalu, tak ada terperap ataupun duduk macam tak ada ventilation langsung Lepas tu kita menggalakkan penggunaan pelitup muka, terutama sekiranya orang itu bergejala batuk, sesama, demam macam tu Dan kalau katakan kita ada pesakit COVID yang kita ada di situ, pesakit COVID ni kita nak dia pakai pelitup muka tu 24 jam.
Tapi memanglah untuk mereka ni, pesakit COVID ni, kita telah minta supaya dia ditempatkan di tempat yang berasingan. Sama ada di bangunan lain, di tingkat lain. Kalau di sekolah kan dia ada bertingkat-tingkat kan dia punya bangunan. Jadi kita nak supaya jangan satu tingkat dengan pesakit COVID. Pesakit COVID ni duduk tingkat atas ke, ataupun berlainan tingkat atau blok lain ke. Kan di sekolah pun banyak blok kan. So kita minta supaya jangan bercampur lah dengan orang-orang yang tidak ada COVID ni. Selain daripada itu, kita minta juga supaya di PPS tu disediakan pencuci tangan yang cukup, air, sabun, dan pengurusan sisa pekerja dan segala macam yang ialah untuk menjaga kebersihan di kawasan tersebut. Di samping tu juga, sebelum dia masuk ke PPS ni, kita akan lakukan saringan. Kita akan tanya dulu, ada penyakit COVID ke, ada test positif COVID ke. Kalau kita tahu COVID je, kita terus asingkan. Mana yang agak-agak kita tak tahu tapi dia macam bergejala COVID, kita asingkan dulu. Lepas tu kita test COVID dia. Kalau dia test COVID dia adalah positif, so kita letakkan dia di tempatkan dia di tempat yang disediakan untuk orang COVID lah. Jadi selain pada tu, kita nak supaya walaupun kita tempat tu tak ada COVID sekalipun, tapi kita minta supaya disinfeksi bersasar dibuat. Maksudnya cuci tempat pemegang tangan, toilet, mana yang selalu macam kita lakukan semasa COVID hari tu, cuci kawasan ni diteruskan semasa banjir di PPS. Selain daripada persiapan daripada pihak KKM, mungkin akan ada saranan ataupun pesanan daripada pihak KKM kepada mereka yang berisiko tinggi untuk dipindahkan ke PPS pada musim monsun timur laut ini, Doktor? Itulah kita nak supaya kita yang macam orang memang tahu rumah dia tu memang selalulah naik air dan memang setiap tahun ataupun pernah berlaku mereka terpaksa dipindahkan ke PPS. Jadi kita harapkan supaya persiapan awal dibuat oleh mereka ini. Contohnya yang penting sekarang ni, kita sekarang dah diwar-war untuk menyiapkan beg kan, beg kecemasan kan, beg kecemasan yang mana dalam beg tu ada baju, ada makanan kering untuk 2-3 hari. Lepas tu ada ubat-ubatan, ada buku-buku rawatan, supaya kalau katakan bila berpindah ke PPS, rawatan pesakit kronik dia akan berterusan. Tak adalah tiba-tiba pergi sana nanti tak ada ubat. Bila tak ada ubat sekarang, kalau orang yang biasanya ada diabetes, ada hypertension, nanti dia punya tahap gula, tahap tekanan darah tu tak dapat dikawal. Kalau kita ada buku rawatan tu, sebab bila di pusat pemindahan ni, nanti akan datang tim perubatan yang mana mereka terdiri daripada doktor, nurses, MA. Mereka akan tanyalah kan, siapa yang hilang ubat, siapa berpenyakit. So kalau ada buku rawatan tu, tim ni boleh tengok apa jenis ubat. So diorang akan bagilah ubat yang sesuai untuk pesakit tersebut, untuk kesinambungan rawatan penyakit mereka. Okey, baik. Terima kasih Doktor di atas saranan dan juga pesanan kepada mereka khususnya yang berisiko tinggi untuk dipindahkan ke PPS. Terima kasih sekali lagi Dr. Anis Salwa Kamarudin, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit KKM, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini saya akan bawakan satu produk yang cukup menarik untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana.